Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Wasiril Aswad, seperti biasa akan menemani anda di sepanjang rancangan dari episod ke episod untuk program apa? Karpet Merah. Ramai macam tertanya, ini program apa ni kan? Mari saya kongsi pada anda. Inilah dia program di mana kita mengangkat martabat wira-wira pandemik. Tanpa mereka yang membantu dan menghulurkan bantuan sepanjang pandemik fasa 1, fasa 2, fasa 3, pastinya ianya tidak sesenang seperti kita boleh saksikan sekarang ini. Dan sekarang ini selalunya kita bawakan kepada anda NGO mereka yang dah buat banyak kerja-kerja. Tapi kali ini kita bawakan kepada anda yang paling induk sekali. Dengan itu, jom kita persilakan wira pandemik kita yang pertama ke atas pentas Karpet Merah. Dipersilakan. Baik, seperti dijanjikan kepada anda, kita bawakan pada hari ini induk iaitu pengarah bahagian kebajikan produktif Jabatan Kebajikan Masyarakat terus berada di sini, iaitu Tuan Haji Azmi Kasim bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat. Sebagai mukadimah lah permulaan. Mungkin boleh kongsikan kepada mungkin yang tidak tahulah, kot ada yang tak tahu. Sebenarnya apakah itu Jabatan Kebajikan Masyarakat? Okey, terima kasih. Jabatan Kebajikan Masyarakat ini merupakan satu agensi kerajaan ya, yang di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Peranan utama kita adalah memastikan kebajikan rakyat Malaysia, khususnya mereka yang sangat berkeperluan ni dapat kita bela, dapat kita bantu dengan yang sewajarnya lah. Baik, ini yang kita seronok sangat sebenarnya, kerana kita bawakan memang pihak yang betul-betul boleh memberikan data dan statistik secara penuh. Jadi mungkin kita nak tahulah sendiri bagaimana sebenarnya terjejasnya rakyat bila pandemik melanda, lagi-lagi pada fasa 1, PKP 2, PKP 3. Mungkin boleh kongsikan dia punya data tu kepada seluruh rakyat yang memang nak tahu. Ya, bila sesuatu kejadian yang berlaku itu di luar jangka, maksudnya di mana tidak ada siapa pun yang mempunyai perancangan awal untuk bersedia dalam situasi itu. Terkejut. Jadi sudah semestinya dalam tempoh 2 tahun lah saya nyatakan, mana dari bermula kita PKP itu sehinggalah ke akhir tahun 2021, kita serta-merta pada masa itu kita wujudkan satu pusat talian panggilan. Dan dalam hal ini, dalam tempoh itu kita menerima panggilan daripada rakyat yang sangat memerlukan ni, lebih daripada 115,000 panggilan dalam tempoh itu saja. Itu secara keseluruhan ke secara harian ke atau macam mana? Itu secara keseluruhan, yang mana dalam tempoh 1 tahun je hampir 60,000, 70,000 panggilan tu dalam tempoh itu kita terima, yang memerlukan pelbagai bentuk bantuan. Antaranya ia dalam konteks memerlukan sokongan psikologi, yang memerlukan keperluan asas makanan. Kerana situasi ekonomi pada masa itu, mereka sendiri tak dapat mencari sumber pendapatan untuk memastikan dapur rumah ni berasap ni. Jadi kita membekalkan kepada hampir 1.2 juta Masya Allah. bakul makanan yang kita edarkan. Kita serahkan rumah ke rumah yang memerlukan, apabila ada yang pemanggilan ataupun yang dirujuk oleh pihak-pihak dan sebagainya. So kita terpaksa menggunakan semua mekanisme yang kita ada, sukarelawan, NGO, even kaki tangan daripada Jabatan Kebajikan sendiri. Dalam tempoh PKP, makna orang kena duduk di rumah ni, mereka terpaksa keluar. Berkhidmat tu memberikan perkhidmatan yang sewajarnya kepada mereka, kepada rakyat yang memerlukan pada masa itulah. Jadi kita telah dibenarkan pada masa itu sebagai the frontliners ni, agensi yang di hadapan, dan kita mengerahkan anggota-anggota kita ni untuk mengumpulkan bakul-bakul makanan dan menghantar, mengagihkan ke kawasan-kawasan pendalaman, ke kawasan-kawasan yang terjejas. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila berlaku pada masa itu yang kita panggil PKPD. PKPD ya? PKPD yang menyebabkan satu-satu kawasan tu tidak boleh keluar dalam tempoh pada masa itu saya jangka lebih kurang dalam 2 minggu lah. Tak boleh keluar. Jadi kaki tangan kita ni
membuka kata orang tu kemah di sana untuk mengagihkan makanan ni kepada satu-satu kawasan tu. Bayangkan kalau situ ada rumah pangsa dan sebagainya, beberapa blok, paling tidak 8 ke 10 ribu Masya-Allah. isi Tuan, rumah mungkin yang tu boleh kita ni. kongsikan pengalaman peribadi lah. Bila membantu rakyat lagi pun dalam keadaan susah, murung dan sebagainya. Apa pengalaman peribadi yang tuan sendiri tak boleh lupa? Tak boleh lupa lah. Kalau mengikutkan statistik kita sebenarnya, panggilan yang berkaitan dengan keperluan makanan ni sahaja lebih daripada 100 ribu tadi. Tapi dalam waktu yang sama sebenarnya kebimbangan kita adalah dari psikologi. Sokongan psikologi yang kita kena sediakan kepada orang yang terkejut-terkejut ni. Ramai ni yang maknanya kehidupan tu 360 darjah berubah dalam serta-merta. Jadi bagaimana kita nak membantu? Jadi kita terima banyak panggilan sampai ke tengah malam dan sebagainya, kita terima panggilan. Ada yang menjadi kata orang tu depresi atau tekanan kepada dia sebab tak boleh nak keluar rumah ni. Malahan rekod juga menunjukkan dalam tempoh itu apabila keluarga itu terkongkong di situ, berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, contohnya keganasan rumah tangga berlaku dan bilangan itu didapati meningkat. Jadi nak tak nak mereka menghubungi kita, kita kena bantu dan sampai satu tahap pegawai kita kena turun pula ke rumah orang tu untuk membuat ini yang kita nak tengok ni. Sebab dia ada bantuan dan sampai pegawai pun ada turun padang. Jadi jom kita saksikan antara bantuan yang dibuat oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri. Jom kita saksi sama-sama. Baik, baru hari ini saya tahu rupanya Jabatan Kebajikan Masyarakat punya uniform adalah warna oranye. Saya selalu tengok tapi saya tak tahu ni daripada mana. Saya dah tengok video tadi, barulah saya tahu. Jadi saya nak menjurus kepada soalan kedua lah. Sebab kita tengok sekarang ni banyak NGO, individu-individu yang buat kerja-kerja kebajikan. Sedikit sebanyak benda tu dah nampak lebih ke hadapan. Ada yang sampai kata sampai tak nampak apa yang orang kata tindakan ataupun usaha oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri. Mungkin Tuan Azmi boleh kongsikanlah kepada penonton untuk persepsi ini. Memang persepsi itu kalau kita lihat di sosial media dan sebagainya dipaparkan sebegitu. Tapi sebenarnya kami di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita melihat usaha itu adalah usaha bersama sebenarnya. Ataupun kita panggil complement each other. Kita melengkapi sesama pihak. Tidak semua NGO mampu untuk meliputi semua perkhidmatan yang disediakan. Dan kita di peringkat jabatan, di mana-mana kawasan yang NGO ataupun mana-mana pihak boleh hadir untuk bersama membantu dulu, memang kita galakkan teruskan. Tetapi ada ruang lain lagi di kawasan-kawasan lain dan juga tempoh masa. Sebab NGO ni biasanya dia mampu menyediakan perkhidmatan dalam tempoh yang pendek, singkat. Mungkin sehari dua ataupun secara one off. Dia kumpulkan barang secara one off. Tetapi apa berlaku di hari-hari yang berikutnya? Siapa yang mempunyai kapasiti untuk membantu itu? Jadi kitalah pastinya akan berada di situ untuk membantu. Faham? Okey, bila sebut sekarang ni saya bersama dengan pengarahnya, tapi kita nak tahulah ini adalah program Kapet Merah di mana kita nak meraihkan wira pandemik. Jadi secara keseluruhan lah, kalau melihat berapa ramai sebenarnya wira-wira pandemik yang bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat ni? Disebabkan oren tadi tu, so kita gelar mereka ini di peringkat jabatan sebagai Hero Jacket Oren sebenarnya. Hero Jacket Oren. Hero Jacket Oren. Kita tukar nama tu wira pandemik tu. Kita tukar. Dan mereka ini sebenarnya di seluruh negara sebab kita jaga 105 daerah di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Besar. So dalam tempoh pandemik itu semua daerah ni terlibat. Dan kita ada masa itu kita mengerahkan hampir 7,000 kaki tangan 7,000. kita. 7,000 keseluruhan kaki tangan kita ni untuk membantu.
berada di sini adalah dengan pengarahnya, ketuanya, tapi di belakangnya dekat 7,000 Wira Pandemic. Kita tukar nama lah, Wira Pandemic, yang kita ingin ucapkan tahniah kepada anda kerana bersama-sama membantu masyarakat Malaysia. Baik, ada lagi nak kongsi. Seperti biasa, anda jangan ke mana-mana. Kapet Merah akan kembali selepas ini. Tuan-tuan dan puan, selamat kembali dalam rancangan Kapet Merah. Apa yang mereka lakukan, apa yang dikongsikan sebenarnya begitu berharga sekali nilai. Bagaimana nak kira keringat, masa yang diberikan untuk apa? Untuk membantu masyarakat dan orang lain memerlukan. Tapi yang lebih jelas, mereka sendiri pun sebenarnya bukanlah betapa senang, tapi dalam keadaan susah juga. Jadi inilah dia yang perlu kita sama-sama raikan mereka secara bersama-sama. Daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dekat 7,000 dan juga daripada kapasiti seorang sukarelawan ni, dia boleh memberanakkan lebih banyak lagi sukarelawan-sukarelawan yang suka untuk membantu masyarakat di sekeliling kita. Okey, pada segmen yang akhir ni kan, kita sembang-sembang tahu-tahu dah nak habis dah. Untuk segmen yang akhir ini mungkin kita boleh dengar sedikit kesimpulan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga daripada Tuan Al-Fatih sendiri. Jadi kita persilakan Tuan Haji Azmi terlebih dahulu. Dipersilakan. Okay, terima kasih. Kita di Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita mempunyai satu konsep, kita namakan kebajikan tanggungjawab bersama. Jadi oleh itu hasrat kita ialah ingin melihat pelbagai pihak kehadapan bersama dengan kita, khususnya NGO dan sebagainya. Dia bukan isu kita nak berlumba, tetapi ialah untuk kita melengkapi secara bersama. Jadi kerjasama, kita menggalakkan NGO-NGO ini untuk bersama kita ke hadapan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, khususnya bagi yang rakyat yang memerlukan. Yang pastinya jangan ada yang tercicir daripada menerima manfaat daripada perkhidmatan kita. So saya nampak sebenarnya matlamat dia adalah mereka yang dibantu. Bukan yang membantu, siapa yang bantu dulu, siapa yang ke depan, siapa yang ke belakang, bukan begitu. Jadi dalam solat pun kita lebih berjemaah, lebih bagus sebenarnya. Jadi saya faham mesej yang ingin disampaikan, dan kalau boleh buatlah secara beramai-ramai supaya tiada siapa yang tertinggal, lagi-lagi yang amat memerlukan. Tapi daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, ada tak ruang dan peluang untuk mereka di luar sana mula menjadi sukarelawan? Boleh, memang kita menggalakkan. Jadi sebab itu bagi yang mendengar, boleh untuk melayari laman web Jabatan Kebajikan Masyarakat di www.jkm.gov.my. Daftarlah anda sebagai sukarelawan JKM. Kita bukan saja boleh memberi perkhidmatan semasa pandemik ini, tetapi banyak lagi ruang kerja sukarelawan yang kita boleh buat. Sebagai contohnya, dalam membantu pengurusan bencana semasa banjir berlaku dan sebagainya. Kita juga ada tempat-tempat bagi pengurusan warga emas, institusi-institusi yang menjaga warga emas ni. Jadi banyak kerja-kerja sukarelawan ni yang boleh kita salurkan dan akan memberi manfaat. Jadi saya boleh kata contohilah mereka Wira Pandemic kita pada hari ini. Jadi kita lakukan secara rasmi pada hari ini. Kita berikan penghargaan kepada panel-panel kita, Wira Pandemic kita. Ni dia penghargaan Wira Pandemic yang sesuai dengan usaha yang mereka gerakkan selama ini, khususnya sewaktu pandemik berlangsung. Jadi kita persilakan Tuan Haji Azmi. Ini secara rasmi ni di Kapet Merah kita raikan Wira Pandemic kita bersama-sama. Tahniah diucapkan, dan ini sebenarnya simbolik kepada 7,000 lagi sukarelawan bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terima kasih. Baik, seterusnya kita bawakan kepada Tuan Fatih. Mari bersama-sama kita berdiri di Kapet Merah sebesar-besarnya Wira Pandemic pada hari ini. Tuan Fatih dan juga tetamu kita bersama-sama, sebenarnya ramai, cuma ini wakil saja sebenarnya. Jadi terima kasih banyak, semoga boleh terus melakukan kerja-kerja sukarelawan. Kalau orang tengok dia kena tabik. Okey, terima kasih banyak kita ucapkan. Baik, dan kepada kedua-dua Tuan Haji Azmi daripada Jabatan Kebajikan
masyarakat dan juga kepada Tuan Fatih, kita ucapkan jutaan terima kasih. Semoga ramai di luar sana yang terinspirasi dan ingin membantu komuniti, rakyat, jiran, semua orang di sekeliling kita. Dengan itu, saya Wasiril Aswad nak mengundur diri dulu untuk seketika, tapi minggu depan kita datang balik dengan lebih ramai wira-wira pandemik untuk ditunjukkan kepada anda mereka memang wujud sebenarnya. Jadi kita jumpa lagi pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.